Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini sekitar sambutan Maulidur Rasul di Sarawak. Perinciannya langsung bersama Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya, terima kasih Sahi. Sarawak menjadikan perjuangan yang dibawa Nabi Muhammad dan Piagam Madinah sebagai contoh dan iktibar dalam mentadbir negeri ini. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata, ini kerana perjuangan baginda adalah berintegriti dan berwawasan selain memberi penekanan kepada soal ilmu dan pendidikan. Manakala Piagam Madinah pula menekankan aspek keadilan dalam pentadbiran antara Islam dan bukan Islam. Jelasnya, amalan toleransi agama diperlihatkan menerusi perjanjian dengan para rahib di biara St. Catherine di kaki Bukit Sinai pada tahun 627 Masihi. Sebab itulah kita mengambil iktibar. Di Sarawak kita mempunyai masyarakat berbilang kaum dan berbilang agama. Sudah tentu kerajaan Sarawak memberikan keadilan dan juga untuk kita membangunkan negeri dalam keadaan yang aman dan makmur. Beliau turut mengajak rakyat Sarawak untuk mendoakan Bumi Kenyalang terus maju berdasarkan pelaksanaan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Datuk Patinggi Abang Johari menyatakan demikian dalam ucapannya pada Majlis Perhimpunan dan Perarakan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sarawak bersempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka di Padang Merdeka Kuching pagi tadi. Majlis diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Dato' Patinggi Ragat Kurdi Taib. Sementara itu, Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan semasa berucap pada sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Lawas berkata, konsep Piagam Madinah merupakan perlembagaan terbaik yang menjadi amalan dalam mentadbir negeri ini. Menurut beliau, dengan kepelbagaian masyarakatnya, rakyat negeri ini saling memerlukan antara satu sama lain. Oleh itu, penindasan dan sifat ekstremisme seharusnya tidak lagi berlaku kerana ia bukan ajaran Islam. Perarakan Maulidur Rasul di Lawas disertai lebih 50 kontingen. Di Miri, hampir 7,000 menyertai Perhimpunan dan Perarakan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri bertempat di Dewan Suara Miri. Berucap pada sambutan tersebut, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat mahu umat Islam mencontohi sikap Nabi Muhammad yang begitu mementingkan semangat perpaduan dan persaudaraan terutama melibatkan masyarakat bukan Islam. Di Sibu, hampir 10,000 penduduk hadir ke sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sibu yang diadakan di dataran Tun Tuanku Bujang pagi tadi. 78 kontingen pula menyertai perarakan sejauh 4 km. Perarakan turut disertai Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai. Tradisi ataupun majlis seumpama ini haruslah diperkukuhkan di kalangan anak-anak muda. Walaupun dia merupakan sesuatu tuntutan agama, tetapi apa-apa aktiviti yang dapat merapatkan perpaduan di kalangan masyarakat Islam haruslah dipupuk untuk sepanjang hayat. Sekolah Kebangsaan Agama Majlis Islam Sarawak Sibu muncul juara keseluruhan sepanduk dan kontingen terbaik sempena sambutan Maulidur Rasul bahagian Sibu kali ini. Turut mendapat perhatian adalah johan kontingen mega iaitu SK Abang Ali Sibu yang berarak dengan kekuatan lebih 1,000 orang. Sempena sambutan yang sama di Marudik, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, Sarawak kekal contoh terbaik toleransi kaum dan agama di negara ini. Ia dibuktikan apabila masyarakat Islam dan bukan Islam dapat duduk bersama dalam sesebuah rumah ibadat dan situasi tersebut sukar dilihat di tempat lain. Katanya, keistimewaan tersebut menjadi faktor keutuhan perpaduan dan rakyat dapat hidup dalam suasana harmoni walaupun berbeza agama, kaum dan adat resam. Perarakan Maulidur Rasul peringkat daerah Marudik tahun ini disertai 17 kontingen. Di Limbang, Radio Televisyen Malaysia RTM Limbang antara 85 kontingen yang menyertai perarakan Maulidur
Maulidur Rasul peringkat daerah Limbang. Perakan sejauh 3 km bermula dari Kompleks Sukan Limbang seterusnya mengelilingi Bandar Limbang. Berucap pada sambutan itu, Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata sambutan Maulidur Rasul satu cara umat Islam memperingati Nabi Muhammad SAW dan menjadikan kehidupan baginda sebagai teladan dalam kehidupan. Sarawak masih berdepan dengan ancaman rabies dan banyak lagi penyakit zoonosis seperti malaria monyet dan leptospirosis. Menurut Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, jumlah keseluruhan kes rabies dalam kalangan manusia di Sarawak ialah 72 kes dengan 65 atau 90.3% kematian sejak 2017. Dato' Patinggi Abang Johari berharap jumlah kematian akibat rabies tidak akan meningkat walaupun jumlah kes manusia digigit haiwan agak membimbangkan. Sejak 2017 sehingga ke hari ini, terdapat lebih 88,000 kes tersebut yang direkodkan di fasiliti-fasiliti kesihatan. Dato' Patinggi Abang Johari berkata demikian pada Majlis Perasmian Persidangan Penyakit Zoonotik dan Penyakit Tropikal yang terabai Asia Pasifik di Sibu. Teks ucapannya dibacakan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Ming Ti. For the doctors in Sarawak, these diseases are encountered in their daily work and they have real-world experience in treating and combating these diseases. By sharing this experience and learning from experts from other countries, I am sure it will enhance the control and treatment of these diseases. Sibu menjadi tuan rumah bagi persidangan ini dan mendapat 400 penyertaan dari Sarawak, Semenanjung, Sabah dan luar negara. Sarawak berhasrat untuk mewujudkan lebih banyak harta intelek IP di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 menerusi pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan R&D. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, Sarawak kini hanya mempunyai kurang daripada 50 paten berdaftar dan menyasarkan peningkatan jumlah pemilikan IP dan paten menjelang tahun 2030. Selain menambah pemilikan paten dan IP, Sarawak perlu memastikan kesemua paten berdaftar mampu dijadikan sebagai aset-aset penjana pulangan ekonomi yang menguntungkan kepada negeri. Beliau berucap ketika merasmikan bengkel penulisan spesifikasi paten anjuran bersama Majlis Penyelidikan dan Pembangunan Sarawak, Perbadanan Harta Intelek Malaysia dan College Universiti ICATS di Kuching. Bengkel tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan penggiat industri tentang pengetahuan serta kemahiran dalam menyediakan spesifikasi paten. Seramai 60 orang peserta menghadiri bengkel selama 2 hari tersebut. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih.